Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah kita jumpa lagi pagi. InsyaAllah kita jumpa sekali lagi di channel Wan Alwi The Tele Wizard, sama ada di page Facebook ataupun di Instagram ataupun di channel YouTube Wan Alwi The Tele Wizard. Dan hari ini kita buat live di page Nadi Duit. InsyaAllah kita sambung lagi apa yang kita sembang-sembang tentang strategi pengusahaan manusia yang saya nyatakan sebelum ini bahawa kita ada berbagai-bagai jenis kata sumber ataupun buku tulisan yang ditulis oleh Profesor Dave yang berkaitan dengan sumber manusia. Kita sambung lagi tentang peranan HR managers ataupun HR practitioners, orang yang terlibat dalam dunia menguruskan manusia, sumber manusia. Seperti kita nyatakan bahawa peranan HR ini ada 4, sebagai strategi partner, sebagai subject matter expert, yang ketiganya sebagai employee champion, juara pekerja, yang keempatnya sebagai change agent, agent yang membawa perubahan. Kalau kita tengok sesatu balik ya, mana kita dah sembang sedikit saja. Kalau kita tengok balik, kita mengatakan bahawa kalau ingin menjadi strategi partner dalam HR, pertamanya kita mampu untuk translate business activity info. Maknanya kita mampu untuk memberikan pada pekerja kita tentang info-info yang berkaitan dengan bisnes kita, supaya pekerja kita faham bahawa syarikat kita ni untuk apa. Apabila pekerja ini masuk dalam dunia pekerjaan, kita kena menyatakan pada pekerja bahawa apakah aktiviti-aktiviti syarikat kita dan apakah matlamat syarikat kita, supaya pekerja ini tahu yang mana apa yang diperlukan oleh syarikat kan. Itu kalau kita nak fokus pada dunia bisnes kecil. So bagi seorang yang partner, strategi partner dalam syarikat pun, kalau sebagai strategi partner, kita sebagai strategi partner dalam membangunkan pembangunan human resource, sumber manusia ini, kita kena fahamlah apakah business activity info, apakah yang dikatakan, orang kata maklumat-maklumat yang berkaitan dengan bisnes dan syarikat. Sebab apa kita masuk, kita nak bantu supaya syarikat itu lebih maju, tapi kita bantu dari sudut department human resource. Tapi kalau kita sebagai majikan kecil, kita dah faham dah, maka kita kena pandai translatekan dia kepada informasi yang boleh pekerja kita faham. Yang keduanya, kita sebagai strategi partner, kalau kita masuk dalam satu syarikat, kita soal macam kita menjadi line managers yang maknanya berada dalam situasi yang akan membangunkan syarikat. Yang seterusnya, kita juga kena aware ataupun kena peka kepada kos-kos dan efek yang akan dilaksanakan. Maknanya apabila nak laksanakan apa saja aktiviti berkaitan dengan HR, kita kena pekalah kemampuan syarikat dalam melaksanakannya kan. Kadang kita ada banyak idea apabila kita masuk satu syarikat sebagai business partner ataupun strategi partner ni, kita banyak idea nak membangunkan syarikat. Tapi kalau kita tidak faham tentang kos-kos dalam syarikat, menyebabkan kita akan mudah kecewa. So tapi kalau kita sebagai business kecil, owner bisnes kecil, kita dah tahu dah tentang kos syarikat, tapi kita kena faham juga, kita kena berhubung dengan bahagian kewangan untuk faham tentang kos-kos dan kemampuan syarikat untuk melatih pekerja. Sebab apa? Nak latih pekerja ni dia merupakan satu latihan yang akan melibatkan kos yang banyak. So, kita kena tahulah di mana kedudukan kita dan kedudukan kewangan syarikat. Kadang kita banyak idea, tapi tak semuanya idea kita dapat dilaksanakan, kerana setiap idea itu apabila nak dilaksanakan, dia akan melibatkan kos-kos yang begitu banyak. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita sebagai HR ni, dia kena terlibat dengan subject matter expert. Maknanya HR ni dia kena meneroka apa saja perkara yang terlibat dalam dunia pembangunan sumber manusia, pengurusan sumber manusia. Banyak ilmu-ilmu yang perlu kita terokai sebenarnya, terutama ilmu-ilmu berkaitan dengan legal, pematuhan kan. Sebagai contohlah ilmu berkaitan dengan cuti, macam nak beri cuti pada pekerja, ilmu berkaitan dengan disiplin pekerja, ilmu yang berkaitan dengan apa saja yang melibatkan pekerja dari sudut manfaat pekerja, benefit dia, kos dia, gaji dia, semua itu ada ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Dan apabila melibatkan kewangan ni, kita juga kena duduk dengan bahagian kewangan. Tapi tentulah bagi orang yang pengurusan kecil, dia boleh tahu itu dengan mudah. Tapi kalau kita terlibat dalam syarikat-syarikat besar, maka kita kena pergi ke bahagian-bahagian itu untuk tahu kos-kosnya lah. Yang seterusnya ialah sebagai subject matter expert dalam dunia HR ini, kita kena ada kemampuan untuk melihat aktiviti
merancang, melaksana dan juga mengubah aktiviti berkaitan dengan HR ini supaya lebih baik lagi. Terutamanya apabila melibatkan teknologi. Sekarang ni kan dah banyak teknologi masuk kan untuk pekerja. Kalau dulu pekerja hanya gunakan kad untuk punch in punch out untuk menyatakan mereka masuk mereka keluar. Sekarang dah ada apps kan, kerana pekerja hanya tekankan di mana mereka ada dan mentekankan apps itu kehadiran mereka keluar, mereka nak pergi makan, semua gunakan apps. Itu kalau syarikat yang ada pekerja dalam satu center. Tapi kalau syarikat ni banyak cawangan, kalau dia menggunakan teknologi, dia kena tahu macam mana nak handle teknologi tersebut supaya dia memberikan kepuasan pada pekerja bahawa teknologi itu boleh digunakan, bukan hanya teknologi tapi teknologi yang boleh digunakan dan dimaafkan oleh pekerja. Kita banyak sekarang ni kan antara teknologi yang free macam Kaizala, dia ada teknologi itu yang free yang di bawah Microsoft. Ada teknologi yang berbayar, ada teknologi free. Jadi kita kena melihat kemampuan syarikat dan kena, kalau nak memainkan teknologi, kena tahu mana teknologi berbayar, mana teknologi yang free, yang mana kita boleh gunakan. Setiap pekerja dia boleh gunakan. Itu belum baru teknologi pendaftaran, kehadiran pekerja. Teknologi berkaitan dengan gaji kan, pekerja nak tengok gaji melalui app saja, pekerja nak cuti melalui app saja. So perkara-perkara begitulah yang kalau dalam dunia HR kita kena tahu dan cuba meneroka dalam teknologi yang ada sekarang. Itu yang berkaitan dengan teknologi. Subjek matter expert juga akan menceritakan tentang kemampuan kita untuk melaksanakan semua aktiviti berkaitan sumber manusia. Maknanya orang yang terlibat dalam sumber manusia ni mereka bukan saja merancang, mereka bukan saja tahu tentang kos-kos yang akan terlibat, kemampuan masyarakat, mereka juga adalah individu yang boleh melaksanakan apa saja aktiviti yang berkaitan dengan HR. Di samping itu juga boleh buat penilaian dan boleh bersubmit untuk bercerita pada board of directors lah kalau mereka ada board of directors. Kalau bagi bisnes kecil, kita akan faham mereka juga adalah board directorsnya kan. So bagi bisnes kecil ni dia kena melihat perkara-perkara yang begitu. Tapi inilah asasnya. Apabila kita tahu asas, secara tidaknya nanti dia akan memudahkan kita untuk berkembang besar. Bila kita mau berkembang lebih besar syarikat nanti, kalau kita dah ada basic ni, kita boleh menyediakan satu SOP untuk orang yang akan take over dunia HR itu nanti. Itu yang kedua. Yang ketiganya berkaitan dengan employee champion, juara pekerja ni. Yang pertamanya ialah kita ada ability untuk relate dan juga untuk memenuhi kehendak pekerja-pekerja kita. So kehendak pekerja ni dia tak semuanya kita nak penuhi, tapi kita ada cara dia untuk kita memenuhi kehendak mereka, terutamanya sudut emosi. Sebab apa? Pekerja kita ni sebenarnya dia ada emosi yang akan mengganggu dia, sama ada mengganggu kepenatan kerja dia ataupun dia ada rakan-rakan, pakcik, makcik, keluarga dia yang akan berceritakan tentang kat sana lebih bagus pada syarikat kita. So jadi emosi berkaitan bekerja ni penting, sebab bekerja dia berada di bidang yang dikatakan bidang di lapangan. So dia akan melibatkan dengan berbagai-bagai masalah emosi dengan pelanggan, dengan kerja, beban kerja. So kita sebagai HR, kita kena tahu bagaimana nak memenuhi kehendak pekerja kita, walaupun kita tidak boleh nak memenuhi semua, tapi paling kurangnya kita memenuhi kehendak emosi mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kebolehan kita untuk mendengar rungutan pekerja. Pekerja ni dia akan merungut banyak perkara. So HR inilah yang akan melihat adakah sesuatu rungutan itu boleh dibuat perkara-perkara yang lebih baik untuk dibawa kepada bidang pengurusan atasan, untuk pihak pengurusan atasan melihat bidang itu, melihat rungutan itu untuk menyediakan environment yang lebih bagus. Itu yang berkaitan dengan dunia pekerjaan lah. Okey, itu yang pertama. Yang seterusnya adalah kita juga mampu untuk meredakan rungutan-rungutan yang berkaitan dengan pekerja lah. Ni biasanya kalau dalam dunia bisnes kecil, kadang-kadang pemilik bisnes ni kadang dia tak tahan dengan rungutan pekerja. Dia perlu ada penyelia. Penyelia lah menjadi orang tengah yang akan menyampaikan pada bidang majikan atau pengusaha bisnes kecil ini tentang rungutan-rungutan pekerja. Sebab itulah dalam HR ini kalau boleh kita kena lantik seseorang yang kita percayai dan kita
bagi ilmu kepadanya untuk dia faham cara nak menguruskan bidang pekerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, untuk menjadi champion kepada pekerja-pekerja ni juga, kita ada ability, ada kebolehan kita untuk menjadikan environment pekerjaan itu sebagai environment yang mungkin pekerja akan sukai, dan juga melihat kerja-kerja itu sebagai benda yang simple, yang mudah untuk mereka laksanakan. Sebab itulah dalam dunia HR ini kadang environment pekerjaan itu juga penting, terutamanya dalam bisnes kecil. Sebab bisnes kecil ni semua benda pekerja perlu buat. Dia tidak macam syarikat-syarikat yang besar kan. Syarikat yang besar dia dah ada pecahan-pecahan skop kerja. Tapi kalau dunia kecil ni banyak kerja. Yang kita kena faham kepada pekerja bahawa kelebihan mereka, apa mereka bekerja dalam bisnes yang kecil adalah mereka mempunyai banyak ilmu dan banyak kemahiran dalam bidang-bidang yang pelbagai, gerak kerja yang pelbagai. So dia akan menjadikan mereka lebih manusia yang diperlukan oleh syarikat-syarikat yang besar di masa hadapan. Sebab itulah orang yang bekerja dalam syarikat kecil, mereka akan buat banyak perkara. So kalau mereka dapat kontrol emosi mereka dan mereka faham bahawa mereka buat banyak perkara ini untuk menjadikan mereka pekerja yang lebih kompeten, mereka akan bersedia melaksanakannya. Sebab mereka faham apa mereka dah lama di syarikat kecil, mungkin mereka nak pergi ke syarikat lebih besar. So mereka dah ada satu attitude, sikap yang boleh melaksanakan banyak perkara. Itu yang menjadi juara. Maknanya seluruh pekerja ni kita kena settle emosi mereka dulu. Apa mereka settle emosi, insyaAllah perkara lain akan settle lah. Itu sudut juara employee, juara sebagai untuk pekerja. Yang keempatnya lah, HR ini, sesiapa yang terlibat dalam HR, dia adalah change agent, agent yang membawa pada perubahan. Dia adalah pemangkin kepada perubahan. Dia boleh mampu untuk manage, menguruskan perubahan, dan dia seorang yang kreatif, pragmatik dalam membangunkan syarikat, membangunkan pekerja, dan juga dalam membangunkan potensi-potensi pekerja pada satu tempat, satu potensi kepada potensi yang pelbagai yang memenuhi kehendak syarikat. Maknanya bukan mudah ya, dan bukan kecil lah tugas-tugas yang dikatakan sebagai orang HR ini. So dalam dunia HR ini dia ada 4 R. Ini kita akan sambung nanti esok ataupun hari seterusnya, berkaitan dengan satu recruitment, satu retention, satu retraining, dan satu ER ataupun IR. Itu apa dia tu, kita akan sambung balik. InsyaAllah kita jumpa lagi daripada masa-masa yang seterusnya dalam One Alwi Dental Wizard di page FB page One Alwi Dental Wizard, di Instagram One Alwi Dental Wizard, di channel YouTube, dan tentulah kita akan buat live di Nadi Duit. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.